Cuma di Mi Watch. Makmal DSO di sini bakal jalankan ujian antibodi rawat COVID-19 tidak lama lagi. Jutaan pelitup akan dihasilkan di sini setiap bulan dengan pembukaan kemudahan sebuah syarikat Kanada. Apakah restoran-restoran sudah bersedia untuk dibuka semula? Bersama Berita 8 Malam untuk perinciannya. Berita jam 8 malam. Singapura akan gandakan usaha perkukuh kontrak sosial negara sedang pandemik COVID-19 beri tekanan kepada perpaduan sosial. Para pelajar akan dibenarkan menyertai lebih banyak kegiatan apabila semua sekolah dibuka semula pada 29 Jun ini. Makmal DSO akan jalankan ujian rawatan antibodi COVID-19 ke atas manusia dalam beberapa bulan lagi. Salam sejahtera. Singapura akan menggandakan usahanya untuk memperkukuh kontrak sosial negara sedang pandemik COVID-19 memberi tekanan terhadap perpaduan sosial di seluruh dunia. Menteri Kanan merangkap Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial Taman Shanmugharatnam berkata ini akan dilakukan dengan menyediakan lebih banyak pekerjaan, mengurangkan jurang ketidaksamaan dan membina satu budaya perpaduan di kalangan rakyat Singapura. Ucapan yang disampaikan Encik Taman itu adalah yang kelima dalam siri siaran nasional oleh 6 pemimpin negara ini. Jurang sosial kian melebar di tengah-tengah pandemik COVID-19 dengan kehilangan pendapatan dan pekerjaan lebih menjejas teruk golongan yang tidak berkemampuan. Ini mengancam untuk mencetuskan apa yang disifatkannya sebagai krisis sosial yang teruk. Singapore cannot defy the global economic downturn, but we must absolutely defy the loss of social cohesion, the polarization, and the despair that is taking hold in many other countries. Pemerintah, kata Encik Taman, akan mengukuhkan kontrak sosial Singapura menerusi pendidikan dan pekerjaan yang baik. Keutamaannya adalah untuk menyelamatkan pekerjaan dan membantu mereka yang dibuang kerja kembali bekerja. Majlis Pekerjaan Nasional yang dipengerusikan Encik Taman meletakkan sasaran untuk mendapatkan 100,000 pekerjaan dan tempat latihan. Bagi membantu rakyat Singapura pertengahan usia dan lebih tua, pemerintah akan mempertingkat program laluan pertengahan kerjaya. Tambah Encik Taman, pemikiran baru di kalangan para majikan diperlukan untuk memberikan peluang yang sama rata kepada golongan tersebut dan ia mestilah dijadikan satu usaha nasional. Everyone must have the courage to re-gear to stay on track and make the effort to acquire new skills at regular points in your careers, possibly even learning whole new disciplines. Please take on the challenge. Untuk memberikan permulaan yang baik bagi semua rakyat Singapura, Kementerian Pendidikan akan memberikan para pelajar dari latar belakang kurang bernasib baik lebih banyak sokongan dalam tahun-tahun mendatang. Lebih ramai guru dan pendidik bersekutu akan diambil bekerja bagi membantu mereka yang ketinggalan. MOE juga akan melengkapkan semua pelajar sekolah menengah dengan komputer riba atau tablet mereka sendiri bagi tujuan pembelajaran menjelang tahun depan, 7 tahun lebih awal daripada sasaran asal. However, there's nothing natural or preordained about social mobility. Every successful country has in fact found that it gets more difficult to sustain this with time. It therefore requires relentless government effort, quality interventions in schools, and dedicated networks of community support to keep social mobility alive.
Encik Taman berkata semua rakyat Singapura mempunyai peranan untuk mengukuhkan budaya perpaduan agar rakyat tahu mereka boleh bergantung antara satu sama lain. Bagi pihak pemerintah, ia sedang berusaha untuk menyediakan lebih banyak sokongan kepada rakyat Singapura yang berpendapatan rendah dan pertengahan. Misalnya dengan menaikkan gaji para pekerja dengan gaji paling rendah menerusi skim-skim seperti model gaji progresif. Langkah-langkah tersebut, kata Encik Taman, akan memperbaiki gaji dan keadaan bagi pekerja berpendapatan rendah walaupun ini mungkin menyebabkan kenaikan sedikit kepada kos perkhidmatan. But it is a small price for us to pay for better jobs and income security for those who need it most and a fair society. Ultimately, the greatest confidence we get in our future as Singaporeans comes from our social compact. Our social strategies are aimed at strengthening this compact that holds us together. But the compact is about all of us and goes much deeper than government policies. Dan tambahnya, itu adalah kunci bagi rakyat Singapura berjuang bersama sebagai sebuah masyarakat yang berpandangan jauh dan lebih bersepadu. Para pelajar boleh menyertai lebih banyak kegiatan sekolah dalam fasa kedua penarikan balik langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19 apabila mereka kembali ke sekolah mulai 29 hari bulan ini. Kementerian Pendidikan menyatakan mereka masih perlu mengamalkan sikap berwaspada di samping mematuhi langkah-langkah pengurusan selamat yang sudah dilaksanakan. Semua kegiatan ko-kurikular yang boleh dilakukan secara digital akan diubah menggunakan wadah itu. Bagi kegiatan yang lebih sesuai dilakukan secara bertemu langsung, ia perlu dilakukan di dalam bilik darjah untuk mengurangkan pergaulan pelajar dari kelas-kelas atau peringkat berlainan. Untuk pendidikan jasmani, hanya beberapa jenis sukan dibenarkan seperti badminton dan bola tampar. Sesebuah kumpulan pula tidak boleh lebih 5 orang. Di peringkat universiti, politeknik dan institusi pengajian tinggi yang lain, sesebuah kelas dihadkan kepada 50 orang. Kelas-kelas lebih besar dan kuliah perlu dijalankan secara online. Peraturan serupa juga meliputi kegiatan-kegiatan berskala besar. Sebanyak $255 juta dalam bentuk tokokan Medisave akan diagihkan kepada golongan generasi perintis dan generasi merdeka pada Julai ini. Dana itu boleh digunakan untuk membayar premium bagi pelan-pelan insurans kesihatan asas seperti Medishield Hayat serta perbelanjaan perubatan lain yang diluluskan. Menulis di Facebook, Menteri Keuangan Heng Swee Keat berkata, surat pemberitahuan akan dihantar kepada penerima yang layak akhir bulan ini. Generasi perintis akan menerima sehingga $800, sementara generasi merdeka akan menerima $200. Tokokan itu adalah sebahagian daripada pakej generasi perintis dan generasi merdeka. Sekitar 450,000 warga emas generasi perintis dan 500,000 generasi merdeka telah menerimanya. Tokokan tersebut adalah tambahan kepada tokokan Medisave tahunan yang diberikan kepada rakyat berusia 65 tahun ke atas di bawah skim Boucher GST. Ekspor domestik bukan minyak Singapura NODX bulan lalu turun 4,5% berbanding setahun lalu. Ahli-ahli ekonomi berkata perangkaan itu menunjukkan kesan pandemik COVID-19 terhadap ekspor. Secara keseluruhannya, ekspor negara ini mengalami penguncupan terburuk dalam masa 11 tahun. Kemerosotan NODX bulan lalu disebabkan oleh ekspor barangan bukan elektronik, terutamanya dari sektor petrokimia. Ekspor petrokimia yang menjunam 31.2% membentuk kira-kira 60% daripada keseluruhan kemerosotan NODX bulan lalu. Ia disebabkan oleh berkurangnya ekspor ke India, China dan Indonesia. Kadar kejatuhan ekspor barangan bukan elektronik lebih besar daripada kenaikan ekspor barangan elektronik. Ekspor barangan elektronik naik 12,5%, yang paling kukuh